Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada pelajar-pelajar di luar sana. Harapan cikgu pada hari ini anda sihat walafiat hendaknya. Jadi pada hari ini cikgu perkenalkan dahulu cikgu yang bernama Muhammad Razali bin Cik Hamid, merupakan guru cemerlang sejarah SMK Kampung Cengal, Kota Baru, Kelantan. Dan pada hari ini, pelajar-pelajar sekalian, cikgu akan fokuskan kepada sejarah tingkatan 3 KSSM, iaitu dalam bab 1 buku teks kedatangan kuasa barat ke negara kita. Baiklah pelajar, antara subtajuk yang pertama iaitu 1.3, persaingan kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan. Di sini, cikgu ingin perjelaskan kepada pelajar, apakah maksud persaingan kuasa barat? Kuasa barat ialah perancangan kuasa-kuasa barat di Eropah yang ingin datang ke negara kita bagi menguasai politik dan ekonomi. Itu tentang maksud tajuk. Okey, baiklah pelajar. Terlebih dahulu, sebelum cikgu terangkan dengan lebih lanjut lagi, cikgu harapkan di akhir nanti, pelajar dapat menganalisis persaingan antara kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan. Dan sebagaimana yang kita lihat dalam DSKP, iaitu 7.1.3. Dan dalam kewarganegaraan dan nilai CV, iaitu K 7.1.7, di akhir nanti cikgu harapkan pelajar dapat membincangkan kepentingan berwaspada terhadap unsur luar yang boleh menggugat kedaulatan negara. Ini merupakan hasil pembelajaran dan cikgu harap pelajar dapat menganalisis persaingan kuasa dan membincangkan kepentingan waspada. Ini merupakan hasil pembelajaran. Okey, baiklah pelajar. Sebelum kita pergi dengan kupasan tajuk hari ini, cikgu perlu terjemahkan dahulu kepada pelajar, diharap pelajar mencatat apa itu istilah sejarah. Dan dalam tajuk ini, cikgu senaraikan 3. Senaraikan 3 yang berkaitan dengan istilah yang pelajar perlu ketahui, iaitu pertama ialah pelosok dunia. Pelosok dunia ialah di serata dunia. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa kuasa-kuasa barat ingin datang ke seluruh alam Melayu. Jadi negara kita merupakan salah satu yang menjadi pilihan kuasa barat untuk datang. Dan yang kedua pelajar-pelajar, empire. Apa itu empire? Empire ini merupakan kawasan atau dipanggil jajahan takluk. Jajahan takluk yang dikuasai oleh kuasa barat untuk datang ke negara kita. Dan yang ketiga ialah kemaraan. Kemaraan ini ialah kedatangan kuasa barat. Jadi di sini dalam subtajuk 1.3 ini, pelajar perlu mengetahui dan ada lagi perkataan lain, pelajar perlu kuasai. Kerana istilah amat penting dalam usaha kita semasa kita menjawab soalan, istilah amat penting pelajar perlu ketahui. Baiklah pelajar, pengenalan dalam tajuk ini. Kuasa barat berlumba-lumba untuk meluaskan kuasa ke seluruh pelosok dunia. Maknanya ke serata dunia. Tujuan apa? Pelajar, tujuannya ialah untuk menguasai, untuk menjajah, untuk menguasai politik ataupun menguasai ekonomi. Tapi cara tak langsungnya ialah menguasai ekonomi dan politik di negara yang dijajah. Dan yang kedua, memiliki tanah jajahan untuk kepentingan ekonominya dan politiknya. Dan siapakah kuasa barat yang datang ke negara kita? Ke alam Melayu. Yang pertama di sini cikgu nyatakan ialah Sepanyol, Britain, Perancis, Belanda, Rusia muncul sebagai empire masing-masing. Muncul sebagai empire merupakan satu kuasa yang kuat yang ingin mencari tanah jajahan yang ada kepentingan bagi mereka.
Di samping itu juga, Amerika Syarikat, Belgium, Jerman dan Itali turut menyertai perlumbaan untuk mendapatkan tanah jajahan. Jadi tajuk pada hari ini ialah persaingan. Inilah merupakan negara-negara yang bersaing. Yang bersaing satu sama lain untuk mendapatkan kuasa politik dan ekonomi di negara-negara yang ditujukan. Okey, baiklah pelajar. Antara sasaran. Sasaran kuasa barat yang ingin datang ke negara kita khususnya ialah di negeri Melayu. Jika dilihat di negeri Melayu pada masa itu, contohnya negeri Melayu kawasan pantai barat, memang kaya dengan hasil bumi, iaitu biji timah. Contohnya di Perak, itu negeri Melayu. Dan tidak ketinggalan di Sabah dan Sarawak yang kaya dengan hasil bumi dan kawasan pasaran. Mereka ingin menguasai hasil bumi terutamanya untuk mencari dan secara langsung mencari kawasan pasaran baru. Situasi ini juga membimbangkan British dengan kemarahan kuasa barat yang lain. Sebagaimana yang cikgu kata, bahawa British bimbang dengan kemarahan kuasa-kuasa lain, contohnya Britain, contohnya Spanyol, Belanda. Dan ini merupakan kuasa yang memberi saingan kepada British. Sebagaimana kita ketahui bahawa British ditujukan kepada tanah Melayu. Okey, baiklah pelajar. Seterusnya kita melihat kepada peta. Ini merupakan satu lokasi peta di Asia Tenggara. Jika dilihat, kita lihat di peta ini merupakan peta Indonesia, tanah Melayu. Seterusnya ialah Filipina, Timor Leste. Ini merupakan sebahagian besar negara-negara di Asia Tenggara yang menjadi sasaran utama penjajah. Dan kita nak fokus sekarang ini, fokus kepada negara kita. Cuma kuasa barat seperti British ingin fokus kepada negara kita yang ingin menguasai ekonomi terutamanya. Okey, baiklah seterusnya, kita lihat Spanyol. Spanyol ini merupakan saingan kepada British. Spanyol merupakan kuasa barat yang kuat, merupakan saingan kepada British yang ingin datang ke Asia Tenggara ataupun ke alam Melayu. Dan apabila British sudah menguasai di tanah Melayu dan Spanyol mencari haluan yang berbeza. Mencari haluan yang berbeza ke negara mana? Merupakan negara yang dituju oleh Spanyol ialah di Filipina. Ini merupakan penjajah di Filipina, iaitu Spanyol. Pada masa itu juga, di Filipina dikuasai oleh Kesultanan Sulu. Tapi Spanyol berjaya menguasai Filipina pada masa itu. Seterusnya pelajar, dan kita lihat Indonesia. Ini merupakan kepulauan Indonesia. Belanda berusaha mendapatkan seluruh kepulauan Hindia Timur. Jika dilihat, Indonesia merupakan kawasan berpulau-pulau yang kecil. Dan ibu negaranya ialah di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Ini merupakan kepulauan Indonesia. Jadi pada masa yang sama juga, persaingan kuasa barat, Belanda fokus kepada Indonesia. Dan Belanda pada masa itu juga bersaing untuk mendapatkan selain daripada Betawi, Bangka Hulu. Dan Belanda juga ingin menguasai tanah Melayu. Jadi pada masa yang sama, tanah Melayu pada masa itu sudah pun dikuasai oleh British. Dan pelajar-pelajar sudah tahu bahawa ini wujud satu persaingan kuasa antara British dan Belanda. Maka lahirlah satu perjanjian Inggeris-Belanda pada tahun 1824 yang terbahagi kepada alam tanah Melayu kepada dua lingkungan pengaruh. Dua lingkungan pengaruh di alam Melayu pada waktu itu pada tahun 1824. Okey, baiklah pelajar. Peta Malaysia, ini merupakan tumpuan utama British. Tumpuan utama British datang ke negara kita. Jika dilihat, negeri manakah yang kaya dengan hasil bumi yang menjadi tumpuan British? Di sini cikgu nyatakan satu persatu kepada pelajar. Yang pertama ialah negeri-negeri Melayu bersekutu. Negeri Melayu bersekutu ialah di pantai barat, iaitu negeri Perak, Selangor, negeri Sembilan dan Pahang. Ini merupakan negeri-negeri Melayu bersekutu yang kaya dengan hasil bumi. Sebab itulah menjadi tumpuan kepada British untuk menguasainya. Kerana sebelum ini pelajar sudah belajar tentang revolusi perindustrian, tentang industri-industri yang berlaku di Eropah.
Kerana inilah British mahukan biji timah yang banyak ataupun sumber hasil bumi yang banyak sebagai memenuhi keperluan industri yang berlaku di Eropah. Okey, baiklah pelajar. Dan jika dilihat dari sudut yang seterusnya ialah kita lihat kepada Jerman. Jerman berusaha mendapatkan Pulau Langkawi. Kerana Pulau Langkawi merupakan antara kawasan di Tanah Melayu. Syarikat Dagang British, iaitu Syarikat Borneo Utara, dengan kata lain dipanggil SBUB, membeli wilayah-wilayah Sabah daripada Sultan Brunei. Kerana wilayah Sabah pada masa itu merupakan di bawah Kesultanan Brunei dan Sultan Sulu. Dan yang berikutnya ialah kita lihat kepada Amerika Syarikat ingin bertapak di Terengganu. Inilah antara wujudnya persaingan kuasa. Sebab tajuk yang kita belajar pada hari ini ialah berkaitan dengan perlumbaan kuasa. Persaingan kuasa antara kuasa-kuasa yang hebat di Eropah pada abad ke-18 dan abad yang ke-19. Dan pada masa yang sama, Amerika Syarikat ingin bertapak di Terengganu. Dan kita lihat, keluarga Brooke ingin menguasai wilayah Sarawak pada masa yang sama. Pada tahun 1853 hingga 1905, keluarga Brooke meluaskan kawasan pemerintahan mereka hingga ke sempadan Brunei. Ini merupakan antara persaingan kuasa yang wujud di alam Melayu, khususnya di Tanah Melayu yang datangnya penjajah British pada masa itu. Baiklah pelajar. Dan kita lihat yang seterusnya. Ini merupakan Portugis ingin berusaha mendapatkan Timor Leste. Kerana Timor Leste merupakan sebahagian besar daripada dahulu ialah sebahagian besar Indonesia. Mereka sudah merdeka dan berpisah daripada Indonesia. Yang merupakan sebuah negara yang berdaulat pada masa itu. Pada masa itu dan pada masa yang sama juga Portugis ingin berusaha mendapatkan Timor Leste. Dan jika dilihat pada tahun 1511, Portugis datang ke Melaka. Datang ke Melaka ataupun di Tanah Melayu pada waktu itu. Dalam masa yang sama, masa perlombaan kuasa-kuasa lain ingin bertapak di alam Melayu. Jadi Portugis mahu mendapatkan Timor Leste. Timor Leste pada masa dahulu merupakan sebahagian daripada kepulauan di Indonesia. Okey, baiklah pelajar. Dan jika dilihat kuasa Perancis yang cikgu beritahu merupakan kuasa Barat, kuasa Eropah, meluaskan kuasanya di Indochina dan merancang membina terusan di Segenting Kera. Segenting Kera merupakan antara sempadan antara Thailand di utara di selatan Thailand. Ini merupakan Perancis ingin bertapak ataupun meluahkan kuasa mereka di Indochina yang merancang membuka terusan. Jadi terusan di Segenting Kera ini bertujuan untuk dari segi faktor ekonomi dan politik. Mereka ingin membina terusan tersebut. Baiklah pelajar. Seterusnya kita lihat kuasa Rusia. Kuasa Rusia juga ingin berhasrat membuka penempatan mereka di ujung Salang. Di manakah ujung Salang ini? Ujung Salang ini berada di sebahagian wilayah Thailand. Kalau dilihat dalam peta yang cikgu paparkan ini, berdekatan dengan Pulau Phuket. Berdekatan dengan Pulau Phuket, ini merupakan ujung Salang. Ini hasrat Rusia ingin bertapak di sini. Jika dilihat persaingan-persaingan yang wujud di alam Melayu yang cikgu paparkan terhadap peta tadi, pelajar diminta beri perhatian antara kuasa-kuasa yang ingin bertapak di alam Melayu, di Indonesia, di sebahagian wilayah Thailand, di Tanah Melayu, Timor Leste. Maknanya pelajar perlu ambil perhatian dalam aspek ini. Okey, baiklah pelajar. Itu merupakan sebahagian daripada tajuk yang cikgu paparkan, yang cikgu utarakan kepada pelajar pada hari ini. Jadi pada hari ini kita sedikit ada soalan untuk uji minda seketika pelajar berkaitan dengan tajuk yang cikgu utarakan sebentar tadi. Pengukuhan untuk soalan objektif. Soalan yang pertama berkaitan dengan paparan tajuk tadi.
Apakah tujuan utama kuasa barat datang ke rantau Asia Tenggara? Jadi sebagaimana yang bila kita nak menjawab soalan objektif, kita kena gariskan kata tugas. Kata tugas bagi soalan ini ialah apakah, dan kuasa barat itu merupakan kata kunci. Tujuan utama kuasa barat datang ke Asia Tenggara. Jadi di sini, apabila pelajar ingin menjawab soalan objektif, diharapkan cikgu harap pelajar menggaris kata-kata tugas, kata kunci dan menolak jawapan yang salah terlebih dahulu. Menolak ataupun memangkas jawapan yang salah, potong ayat yang salah, lepas tu raih kepada jawapan yang betul. Jadi jawapannya A, mendapatkan tanah jajahan, B, menyekat pengaruh komunis, C, membantu meningkatkan ekonomi, dan D, menghalang perlombaan senjata. Secara keseluruhannya B, C, D memang tidak ada kaitan dengan kata kunci. Sebenarnya jawapan yang salah, yang tepatnya ialah mendapatkan tanah jajahan. Okey, baiklah pelajar. Ini merupakan soalan struktur. Dalam peperiksaan PT3, tingkatan 1, 2, 3, yang soalan objektif merupakan bahagian A dan soalan struktur ialah soalan di bahagian B dan soalan bahagian C ialah soalan esei. Di sini pelajar perlu menjawab ataupun wajib menjawab soalan struktur. 4 soalan dikemukakan tiada pilihan. Okey, kita lihat soalannya. Soalan yang pertama. Persaingan kuasa barat ke seluruh pelosok dunia adalah untuk menguasai tanah jajahan. Menguasai tanah jajahan termasuklah negara-negara di rantau Asia Tenggara yang cikgu paparkan sebentar tadi. Dan soalannya ialah senaraikan 3 kuasa barat yang terlibat dalam perluasan kuasa di rantau Asia Tenggara. Jika dilihat pada kedatangan kuasa barat di rantau ini, yang cikgu sudah paparkan Amerika Syarikat, Spanyol, Britain, Belanda, Rusia, semuanya sudah papar kepada negara mana yang menjadi tujuan ataupun yang dituju oleh negara-negara yang berkenaan. Jika markahnya 2, pelajar kena bagi lebih fakta daripada peruntukan markah. Jangan markah 2, pelajar hanya menyatakan 2. Sekiranya pelajar mengetahui lebih jawapan, apa salahnya pelajar menjawab lebih daripada peruntukan markah? Inilah antara jawapannya. Maknanya apabila pelajar menjawab, pelajar perlu menjawab dalam ayat yang lengkap. Kecuali soalan ada Roman 1, 2, kita terus kepada fakta yang tepat sahaja. Okey, baiklah pelajar. Seterusnya. Untuk soalan B, terangkan proses kedatangan kuasa barat di Sarawak dan Sabah. Jika dilihat di Sarawak, fakta yang pertama, keluarga Beruk menguasai wilayah Sarawak pada masa yang sama. Dan fakta yang kedua, pada tahun 1853 hingga 1905, keluarga Beruk meluahkan kuasa ke sempadan Brunei. Ini merupakan proses kedatangan kuasa barat di Sarawak, dan baiklah kita lihat pula kedatangan kuasa barat di Sabah. Dalam fakta yang pertama, jawapannya pelajar, syarikat dagang British iaitu SBUB membeli wilayah Sabah. Wilayah Sabah sebahagian besar pada asalnya sebelum kedatangan SBUB, Sabah ini merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Sulu dan Kesultanan Brunei. Dan fakta yang kedua, wilayah Sabah di bawah Kesultanan Brunei dan Sulu ini merupakan proses kedatangan kuasa barat di Sabah dan Sarawak. Kerana yang kita perlu ketahui ialah negara yang dijajah dan kuasa barat yang datang menjajah, dan fokus utama kita kepada tanah Melayu termasuk Sabah dan Sarawak. Baiklah pelajar, ini merupakan soalan kebat. Apa itu kebat? Kebat ialah mana-mana jawapan yang menasabah. Mana-mana jawapan yang menasabah, maknanya fakta yang diberikan boleh diterima dan anda boleh mendapatkan markah. Antara soalannya ialah, mengapakah nilai kerjasama antara pemerintah dan masyarakat penting dalam mempertahankan kedaulatan negara? Jadi di sini, mengapakah merupakan tugasan dalam soalan ini dan mempertahankan kedaulatan merupakan kata kunci dalam soalan ini. Markah yang diperuntukkan ialah 4 markah saja. Ini merupakan cadangan yang cikgu paparkan, ini merupakan cadangan jawapan. Tetapi kalau pelajar ingin memasukkan jawapan selain daripada yang cikgu paparkan, tiada masalah. Sekiranya jawapan logik, jawapan munasabah, maknanya semuanya diterima.
Tapi ingat bahawa untuk menjawab soalan kebab bagi sejarah menengah rendah ataupun PT3 perlu menjawab ayat yang lengkap, fakta, huraian dan contoh. Dan cadangan fakta yang pertama, mengekalkan kemerdekaan. Fakta yang kedua, menstabilkan negara. Fakta yang ketiga, meningkatkan kemajuan ekonomi. Fakta yang keempat, memakmurkan negara kita. Dan fakta yang kelima, menambahkan peluang pekerjaan. Dan fakta yang keenam, mengamankan negara. Ini merupakan cadangan jawapan. Kalau pelajar memasukkan idea-idea lain, tiada masalah, maknanya boleh diterima tentang soalan tadi. Baiklah pelajar, seterusnya cikgu ingin rumuskan pembelajaran kita pada hari ini. Ini merupakan tajuk yang terakhir dalam bab 1, subtajuk yang terakhir dalam bab 1. Mula-mula cikgu nak beri peringatan mesra kepada pelajar di luar sana bahawa pelajar perlu mengetahui siapakah kuasa barat yang sebenarnya dan negara mana yang menjadi tumpuan kuasa barat. Itu yang perlu pelajar ingat dan membuat nota yang berkaitan dengan itu. Jadi kedatangan kuasa barat ke negara kita adalah berdasar kepada kepentingan ekonomi. Itu yang paling utama. Dan negara kita pada masa itu memanglah kaya dengan hasil bumi dan rempah ratus. Dari aspek ekonomi tersebut, kuasa barat berlumba-lumba untuk mendapatkan tanah jajahan. Pada asasnya, memanglah British berhasrat untuk datang ke rantau ini, termasuk tanah Melayu. Tapi dalam masa yang sama, British bimbang kepada kuasa-kuasa lain ingin datang ke rantau alam Melayu. British bimbang, jadi British awal-awal lagi ingin menyekat kedatangan kuasa barat yang lain, khususnya di negara kita. Baiklah pelajar, tip pelajar yang berjaya. Ini sedikit motivasi daripada cikgu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Jadi anda berhak hebat sebenarnya. Kejayaan milik setiap insan. Tanpa usaha, anda tidak ke mana. Jadi pada hari ini, cikgu pesankan usaha tangga kejayaan dan selamat maju jaya dalam menempuh cabaran COVID-19 ini. Cikgu harap itu saja paparan cikgu pada hari ini dan kita jumpa lagi di lain-lain siaran, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.